berada di Phnom Penh, Cambodia. Di belakang kami ni kan ada Royal Palace. Kalau datang kemari mesti melawat Royal Palace. Dan Royal Palace ini terletak di tengah-tengah bandar Phnom Penh. Jadi Suzari, apa kata sementara kita menunggu tiket kita berjalan-jalan di dalam? Boleh, jom ikut kami. Inilah dia Istana Diraja Kemboja yang dibina pada tahun 1886. Ia dibina untuk dijadikan tempat tinggal Raja-Raja Kemboja. Jika hendak mengunjungi Royal Palace ini, kita tidak bolehlah memakai seluar atau skirt yang pendek. Dianggap tidak sopan. Istana ini juga tuan rumah bagi Silver Pagoda. Silver Pagoda dibina pada tahun 1892 oleh Raja Norodom untuk menyimpan abu-abu mantan keluarga diraja. Dan di dalamnya ada budak emas seberat 90 kg dan disaluti dengan lebih dari 9,000 berlian. Pengsan saya. Tapi sayang, kamera tidak boleh dibawa masuk. Jadi kalau nak lihat, datanglah sendiri. Wah. Suzairi, Ya. memang cantik kan pagoda tu? Itulah dia, rasa macam tersentuh jiwa tengok Kan? Bawa masuk istana. Ya. Dapatkan tiket anda yang seterusnya. Ia dijaga rapi oleh seekor binatang mistik bernama naga di Wimian Aikariat. Kat mana tu? Tanya yuk. Tanya, jom. Hi sir. Yes. Can you please tell us how to get to Wimian Aikariat? Yeah. Now you stay at the palace, and then you walk here. After you left, yes, This way. yes, you walk like this way. Okay, okay. Thank you. Bandar utama Kemboja ini boleh dikatakan bandar muda. Sebab sebelum kurun ke-15, bandar utama Kemboja adalah di Siem Reap. Pada waktu itu, Phnom Penh dikenali sebagai Chak Tomuk yang bermakna 4 permukaan. Nama ini diberi kerana lokasi Phnom Penh yang unik. Phnom Penh terletak di pertengahan 4 cabang sungai Mekong. Pada pertengahan kurun ke-14, nama Chak Tomuk ditukar ke Phnom Penh. Phnom Penh mempunyai lebih kurang 2 juta penduduk. Negara ini masih sedang pulih dari 2 jajahan. Jajahan pertama dan yang paling kejam pada tahun 70-an iaitu rejim Khmer Rouge dan jajahan kedua oleh kerajaan Vietnam. Ya, di belakang kami ni adalah Wimian Aikariat ataupun Monumen Kemerdekaan Kemboja yang telah dirasmikan pada 9 November 1962 untuk merayakan kemerdekaan Kemboja. Suhaila salam. Saya. Suzari Sumari ingin bertanya, kalau awak pandai, kenapa ada kepala naga di sana? Naga-naga ni adalah sejenis makhluk mistik. Tokoh dalam agama Hindu dan Buddhis. Di Angkor Wat juga ada naga sebagai penjaga kuil. Okey, ini kita beritahu bahawa tiket kita ada di dalam. Betul? Jom, ikut kami. Pada setiap 9 November, pegawai kerajaan dari berbagai kementerian dan agensi akan berkumpul di sini untuk merayakan ulang tahun kemerdekaan negara. Pelbagai upacara menarik akan diadakan dan semestinya selepas itu ada persembahan bunga api. Tu dah tiket kita. Yeay, saya cop biru. Okey, kalau gitu taklah. Saya merah lah. Okey, saya baca dulu ya. Jadual perjalanan anda di Phnom Penh. Kunjungi Russian Market. Ziarahi kanak-kanak di Mip Samlan dan akhiri penorokan anda dengan persembahan tarian Apsara. Wah, dan saya pula pelajari sejarah hitam Kemboja di Killing Fields sebelum melawat sebuah hotel milik orang Singapura dan jelajah Phnom Penh dengan style bersama Blazing Trails. Kampung Pulau Ben? Sepulau. Hai. Saya berada di Russian Market. Pasar ini dipanggil Russian Market kerana pada tahun 80-an ketika sebahagian besar orang asing di Kemboja datang dari Rusia dan di sinilah tempat mereka membeli belah. Orang-orang Kemboja panggil tempat ini Pesar Tuol Tompong. Macam-macam barang boleh didapati di sini. Pakaian, kasut, beg, kain sutra dan perak. How much? 100 gram $60. Kalau beli kena timbang. $131. Kalau dah kecil ni 131, yang besar ni jangan tanyalah ya. Tapi memang patut beli. Okey, thank you. Ya. Dia tak ada. Saya berada di Chong Ek Killing Fields bersama Sakuna, guide di sini.
Di sini, tempat di mana rejim Khmer Rouge membunuh sekitar 17,000 orang pada tahun 1975 hingga 1979. Pada masa itu, sekitar 2 juta orang terkorban di Kemboja. The Khmer Rouge di bawah pimpinan Pol Pot memaksa penduduk Kemboja menjalani sebuah reformasi sosial radikal. Rejim ini bertujuan mencipta masyarakat komunis melalui kawalan penuh yang memaksa penduduk bekerja di ladang-ladang yang dikawal ketat oleh rejim ini. Kapitalis-kapitalis, para profesional dan semua yang berpendidikan dibunuh. Tidak kira tua atau masih kanak-kanak. Inilah dia stupa yang dibina sebagai tugu peringatan mangsa kekejaman Khmer Rouge. Di dalamnya terdapat lebih 5,000 tengkorak manusia yang dijumpai di sini. You know, they have 17 levels over here, 17 level on the ground for the clothes. And first to 9 for all the skulls, but it's on top of the rest of the bone, like the leg and the arm bone. Yeah, you know, 17 levels over here to remember the dead went over to power, April 17, 1975. So even the children, they kill them as well. Yeah, the whole family of the high-educated people, because they're afraid when they grow up, they become the same, the parent. They may come back to take revenge. Even though they don't do anything to them. Yeah. Sedih saya. Kanak-kanak yang tidak bersalah pun dibunuh. Sekarang, Sakuna akan menunjukkan saya di mana kanak-kanak itu ditanam. This is a mass grave of 100 victims, children and the women. So the kid and the mother are all together here, but they kill the baby first. After they hold up the leg of the baby, they smash again a tree by the leg. Yeah, and then they threw into this grave, sometime in front of the mothers. Itulah dia penonton, Killing Fields. Dan pada sekarang ini, saya tidak ada satu perkataan pun yang boleh menggambarkan perasaan saya pada waktu ini. Dan Mr. Sakuna, thank you very much for your time. Thank you for having us. Yes, well. Welcome. You're welcome. Thank you. Yeah. Selepas ini, saya akan mengunjungi tempat pembinaan anak-anak terlantar di Kemboja. Dan saya akan mengunjungi hotel kepunyaan teman sekampung saya, orang Singapura. Saya dan Suhaila berada di ibu negara Kemboja, Phnom Penh, dan kami akan meneruskan perjalanan untuk meninjau kembali sejarah dan gaya hidup di Kemboja dengan 2 cara yang berbeza. Inilah dia, Himawari Hotel Apartments, hotel kepunyaan orang kampung kita, orang Singapura. Hotel ini menawarkan pakej penginapan jangka panjang di apartmen dan ianya juga mempunyai suite eksklusif. Semua bilik mempunyai dapur yang lengkap, boleh masak sendiri. Seronok kan? Saya tiba di hotel dengan penuh gaya dan disambut baik oleh Encik Ben Bala, pengurus besar hotel ini. Encik Bala ni orang Singapura juga. Apa agaknya beza tinggal di sini berbanding dengan di Singapura ya? Jadi Encik Bala sudah berapa lama kerja di hotel ni? Kerja di sini 2 bulan. Tapi sudah di Cambodia 10 tahun. Perasaan tu macam mana bila bekerja dan tinggal di luar negara? Firstly, there are a lot of Singaporeans in Cambodia, living, working here, doing businesses here, and the culture is very much like us. So we get along well together. We understand each other. You can get all sorts of food here. You can get Malay food, Chinese food, Indian food, Vietnamese, any ASEAN food, any Western food. All yes, here. all. Dengar tahu awak semua di sini banyak makanan halal. Jadi tak perlulah kalau macam kita bimbang ya bila kita kemari untuk mencari makanan yang halal. Tahu begitu? Yes. Pelawat dari Singapura, apakah aktiviti mereka? Shopping, food, culture, they are also hunger for developing this country through tourism, through culture. So Singaporeans like us, we can transfer our hospitality knowledge because hospitality, as you know, in Singapore has been around for many, many years. Tidak hairanlah ramai orang Singapura yang berniaga di sini. Sebagai bandar utama Kemboja, Phnom Penh memang kaya dengan sejarah dan sibuk dengan pelbagai kegiatan. Saat yang saya nanti-nantikan sudah pun tiba. Saya nak lihat suite saya sendiri. Wah, Encik Bala.
Terima kasihlah. Nampaknya selesa ya bilik yang saya dapat ni. Nampaknya saya macam tak keluar bilik lah. Bersama saya di Mid Samalan, di mana ini adalah sebuah organisasi di mana Friends International telah menubuhkannya sejak pada tahun 1994, di mana mereka membantu anak-anak jalanan yang memerlukan, dan mereka di sini akan menolong mereka dengan cara belajar dan macam-macam lagi. Dan saya bersama pengelola Friends International Mid Samalan ini, iaitu Encik David. How are you? How do you do? Encik David akan membawa saya keliling Mid Samalan ini, dan apa lagi, kita mulakan sekarang. Yes, of course. Jom ikut saya. Mid Samalan bermakna teman baik dalam bahasa Khmer. Ia dikendalikan di Kemboja pada tahun 2003 dengan sokongan teknikal dari Friends International. Mereka memberi pertolongan dan menyokong anak-anak yang terpinggir, dari anak-anak kecil hinggalah yang berumur 24 tahun. Mereka disokong melalui projek-projek latihan dan pendidikan, dan dengan pengetahuan yang diberi, anak-anak ini boleh mencari pekerjaan tetap. Yeah, this is motor mechanics training. This is one of the 11 trainings here. It's a formal training and it's modular, and they're designed to assist young people to find real employment, either working for a business or even generating their own business. Penonton, beginilah anda dapat lihat sendiri ya. Anak-anak ini telah diberi pengajaran cara-cara untuk membetulkan kereta, dan ini baru semua lelaki ya. Where are the ladies? The girls? The girls? Yeah. Let me show you one of the trainings where the Okay, girls training untuk perempuan semuanya. Jom. Ya, penonton, ini pula aktiviti yang dilalui oleh pelajar wanita, pelajar perempuan semuanya. Kalau tadi kita lihat pelajar lelaki jadi mekanik kan. Ini mereka sudah belajar macam mana untuk menyolek, buat rambut dan sebagainya. So, where are we going next? We're going to visit a business that's been begun by a former student and a former street kid that's come through Mid Samalan. Ikut saya. So, this is the place. This is the place. Sedang. This is Slade Koi, a former street kid and a former student at Mid Samalan's hairdressing training, and she's now opened her own business here in Phnom Penh. Wow, very good. Bagus tu ya. Saya rasa ini adalah misi yang baik sekali oleh Friends International di Mid Samalan. Mereka membantu anak-anak jalanan dan jadikan mereka untuk terus senantiasa berdikari dan berjaya untuk masa depan mereka. Dan sekarang saya nak cuci rambut. I want to wash my hair. This is the lady to do it. Okay, let's go. Penonton, saya masih lagi berada di Himawari Hotels Apartments, dan bersama saya sekarang ini adalah executive chef di sini. Jadi hari ini saya dah minta chef untuk menyediakan saya makanan yang sihat. Apa tu chef? Banana blossom shrimp salad. Ulam jantung pisang. Okay. Jadi boleh kita mulakan? Ya, boleh. Ulam jantung pisang ini memang senang disediakan. Pertama, masukkan irisan jantung pisang ke dalam mangkuk. Pisang jantung ini tak perlu dimasak. Yang kedua, sos cili special. Pedas tak ni, chef? Yang ada manis sedikit. Kita gaul. Tambahkan daun basil. Sedikit lada merah. Kacang. Setelah digaul, daun salad taruh dalam mangkuk. Tomato untuk hiasan. Udang. Dan cili iris. Sudah? Sudah. Cepat dan sihat. Jangan ke mana-mana. Selepas ini saya akan berkenalan dengan seorang penari apsara yang anggun. Dan saya pula akan meneroka Phnom Penh dengan style. Seronok! Kembali bersama kami dalam perjalanan kami menerokai Phnom Penh, Kemboja. Dan saya akan pelajari lebih mendalam tentang tarian tradisi orang Khmer. Inilah dia, Roth, seorang penari apsara. Tarian Khmer ini bukan hanya dipersembahkan sebagai satu hiburan sahaja, tetapi para penari dipercayai orang tengah di antara kaum manusia dan dewa-dewa.
Oleh kerana itu, tarian Apsara akan dipersembahkan sebagai tarian doa untuk meminta hujan, kesuburan, keamanan dan kemakmuran negeri dan kerajaan. Gerak-geri tarian ini amat halus dan anggun. Gaya badan mereka menawan sekali. Apa agaknya cara-cara untuk menjadi penari Apsara? Okey, sekarang ni saya bersama Aziza, seseorang pekerja di sini, dan juga Rod, penari Apsara. Boy, cantik kan dia menari. Bila Rod menari dan dari umur berapa dia belajar menari Apsara? Ya, baik senam. Masa dia belajar tu, masa umur dia 11 tahun. Dia belajar, sekarang umur dia dah 19. Jadi dia belajar tu 8 tahun. Penari Apsara harus berlatih sejak kecil lagi untuk menjadi seorang penari yang baik. Para penari dikendaki melenturkan jari jemari ketika menari. Apakah yang paling susah, gerakan yang paling susah sekali buat Rod dalam tarian Apsara ni? Yang paling susah sangat tu bila dia dio, kambut mangsa. Dio? Ya, dio. Tu masa dia angkat kaki lah. Oh, berdiri angkat kaki ke belakang tu ya? Saya lihat daripada tadi, penari Apsara semuanya perempuan saja ya. Boleh tak lelaki belajar menari juga? Dia kata bolehlah lelaki, tapi bukan menari macam perempuan ni. Jadi dia lain macam monkey. Monkey punya jenis lah. Okey. Tarian monyet yang dia masukkan adalah watak Hanuman dari cerita Ramayana. Mungkin seorang lelaki tidak boleh menjadi penari Apsara, tapi mereka boleh menjadi pemusik gamelan, menghasilkan muzik yang menemani para penari Apsara. Jadi apakah yang buat dia belajar tarian Apsara ni? Dia suka sendiri. Oh, dengan sendirinya dia suka mau belajar. Sebab anak-anak muda sekarang ada suka hip hop. Yalah. Kan? Oh, dia suka Apsara. Tradisional, memang bagus ya. Saya rasa memang bagus Roth masih mahu mengekalkan tradisi ini. Tak sabar nak saksikan persembahan Apsara ini dengan Suhaila malam nanti. Penonton, sekarang ini saya berada di Blazing Trails untuk ke satu tempat untuk menikmati matahari terbenam dengan satu cara yang unik. Ya, saya akan menunggang ATV Quad Bike. ATV maknanya for All Terrain Vehicle. Bermaksud, motor ini sesuai untuk semua kawasan dan tanah. Pasqua, pengelola di sini akan membawa pelancong seperti saya untuk menikmati pemandangan matahari terbenam sambil menunggang motosikal ini. I'm ready. Okay, so let's go. Security helmet for you. Okay, thank you. Hope you won't fall. Dan tentunya keselamatan adalah nombor 1. Jom. Motor ini senang ditunggang. Sekejap aja dah terror. Melihat matahari terbenam di atas motor ATV ini memang satu pengalaman yang amat unik. Malah, ianya tidak berapa mahal. Hanya 28 Singapore dollar untuk tunggang selama 90 minit. Blazing Trails ada pelbagai package ATV Quad Bike. Jadi anda boleh pilih yang mana paling anda suka. Saya dah lihat matahari terbenam dan sekarang ini tibalah masanya untuk saya dan Suzari bertemu untuk menyaksikan Apsara Dance. Tetapi, jikalau awak semua berpeluang untuk datang ke Phnom Penh ni, jangan lepaskan peluang ya untuk mencuba ATV bike ni sebab ianya memang seronok sangat. Keselamatan harus dijaga ya. Sekarang ini kita berada di Bopa Phnom Penh, Titanic Restaurant yang menyediakan berbagai hidangan yang menarik di sini. Sampai berpusing-pusing kepala memikirkan apa kita nak makan, kan? Okey, sampai kita tunggu makanan tu mungkin kita berbual-bual lah dulu ya. Jadi ini Suzari. Ya. Apakah pengalaman awak yang paling seronok dan tidak dapat dilupakan di sini? Bagi saya rasa di Friends International Miss Samlan. Di sana saya lihat ramai kanak-kanak yang telah diselamatkan daripada terbiar di tepi jalan. Mereka ingin didik anak-anak tu semua agar mereka berpelajaran, berdikari dan berjaya pada masa depan mereka. Pengalaman yang tidak dapat saya lupakan saya pada kali ini adalah menyedihkan sangatlah. Oh ya ke? Ya, sebab saya ke Killing Fields. Perasaan saya rasa berkecamuk. Sedih, marah dan terperanjat lah kan. Bila dapat tahu ada manusia yang
boleh sanggup buat macam tu kepada manusia yang lain. Bayangkanlah, budak-budak tu dibanting ke pokok sampai mati. Kejam ya. Saya rasa penonton ni semua harus datang ke Phnom Penh untuk ke tempat-tempat yang mana kita dah pergi tau. Kat belakang kita pula ada penari Apsara dipanggil. Kita akan saksikan mereka sementara kita menjamu selera kita pada malam ini. Menu kita malam ini, udang galam makam Kemboja, salada lima Bali dengan udang gerago, salada mangga hijau dengan ikan salai, ikan amok masak lemak. Sedapnya. Baiklah, kita jumpa lagi minggu hadapan bersama Suhaila dan Suzari dalam Tiket untuk Dua. Jumpa lagi.